أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan, dan terima kasih kepada pihak penganjur daripada Bakkah yang merupakan penganjur kuliah kita pada tengah hari ini, dan seterusnya kepada semualah yang hadir, terutama rakan-rakan daripada kaki tangan Harakah, dan siapa jua yang menyertai ataupun bersama dengan kuliah zuhur kita pada tengah hari ini. Setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lafazkan kerana telah memberi kesempatan kepada kita untuk hampir sebulan kita bersama dengan Ramadan Al-Mubarak. Hanya tak berapa hari saja lagi Ramadan akan berakhir. Tentu saja bagi orang-orang yang beriman, hatinya mula diselubungi rasa sayu kerana bakal berpisah dengan Ramadan Al-Mubarak. Kalau dulu sebelum masuk Ramadan, kita merinduinya. Dan kita tertunggu-tunggu hadirnya Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Bulan yang juga turut dilimpahkan maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa bahagia, kita rasa seronok, kita rasa tenang bersama dengan Ramadan. Satu bulan yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihannya. Bukan saja puasa sebagaimana yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu menjadikan kamu bertakwa kepada Allah. Ramadan juga adalah merupakan bulan yang menyaksikan turunnya kitab pedoman Al-Quranil Karim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang menyaksikan turunnya Al-Quranil Karim yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan menjadi keterangan yang jelas terhadap petunjuk yang telah diutuskan oleh Allah dan menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Begitulah
Ramadan Al-Mubarak. Sebagai satu bulan yang saya sebutkan tadi sebagai satu yang sangat dinanti, yang sangat dirindui oleh kita orang-orang yang beriman. Sementara bakal perginya dan berlalunya Ramadan ini pula akan menyebabkan kita menjadi sayu. Kita menjadi entah apa yang boleh kita ungkap, melainkan hati ni mula rasa serba tak kena. Terutama memikirkan tentu saja hari-hari yang berlalu sepanjang Ramadan ini banyak perkara-perkara yang kita tidak lunaskan dengan sewajarnya. Kita tidak tunaikan hak Ramadan dengan sebaiknya. Hari ini dah masuk hari yang ke-28. Artinya berbaki sehari atau 2 hari saja lagi, Ramadan akan berakhir. Penganjur membawa topik kepada kita dengan satu topik yang sangat memukul jiwa kita. Hamba Ramadan atau hamba Rabbani? Topik ini sudah tentu kerana menilai dan melihat sebahagian di kalangan umat Islam barangkali hanya beribadat pada bulan Ramadan. Dia banyakkan sedekah, dia banyakkan baca Quran, dia banyakkan salat hanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan biasanya orang seperti ini apabila berada di hujung-hujung Ramadan, mereka mula culas terhadap tanggungjawab sebagai seorang hamba yang sepatutnya mengikut sunnah Nabi SAW melipat ganda amalan dan ibadat di 10 akhir Ramadan. Biasanya orang seperti ini dia sudah sibuk dengan persiapan untuk menyambut hari raya. Sudah lupa tentang Ramadan. Dan kita boleh tengok di masjid, di surau, saf-saf semakin berkurangan berbanding pada hari pertama ataupun separuh daripada Ramadan. Separuh kedua, kita dapat saksikan bagaimana merosot kadar jumlah pengunjung-pengunjung di masjid untuk menunaikan salat tarawih dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa mereka hanya sambut Ramadan itu semata-mata kerana agenda tahunan. Tak lebih daripada itu. Jadi apabila Ramadan nak berakhir, dia macam tak sabar-sabar nak sambut Syawal, nak sambut Aidilfitri. Mulalah khayal dengan baju raya, dengan persiapan raya. Ia tidak salah. Sambut hari raya memang kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita buat persiapan. Tetapi janganlah persiapan itu menyebabkan kita hilang tumpuan. Di mana akhirnya kita gagal untuk memanfaatkan 10 akhir Ramadan. Yang disebut dalam banyak hadis, riwayat yang masyhur mengatakan bahawa itulah antara detik dan tempoh berlakunya satu malam yang disebut sebagai lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Satu malam sahaja lebih baik daripada 1000 bulan. Ada ulama menyebut bahawa dia berlaku pada malam ganjil 10 akhir Ramadan. Dan Nabi SAW sendiri menjelaskan kepada umatnya bahawa akhir Ramadan itulah detiknya Nabi melipat gandakan amal ibadatnya. Jadi berbeza dengan apa yang berlaku di kalangan kita pada hari ini. Kenapa berlaku begitu? Kerana
Perkara yang pertama, mereka tidak memahami konsep ataupun mereka tidak memahami asas dan dasar kenapa kita ini difardukan oleh Allah Azza wa Jal berpuasa di bulan Ramadan. Tak pelik juga kalau Nabi sebut ramai di kalangan umatnya itu nanti yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Tak lebih daripada itu. Kerana dia berpuasa dengan tak makan dan tak minum daripada pagi, terbit fajar, sampailah tenggelam matahari di waktu maghrib. Kemudian, selesai. Maka dia tak dapat apa. Melainkan yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Suatu yang sangat penting di bulan Ramadan ini, iaitu maghfirah, keampunan daripada Allah, dia gagal peroleh. Kerana dia tidak berpuasa menepati apa yang dikendaki oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, "Man shama Ramadan imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghayatan. Puasanya itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, fokusnya kepada Allah, tawajuhnya kepada Allah, tajarudnya kepada Allah. Penuh keimanan dan penuh penghayatan. Maka orang yang seperti inilah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan oleh Allah dosanya yang terdahulu. Tetapi berapa ramai dari kalangan umat Islam mutaakhir ini yang menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan juga penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya puasa sekadar tak makan, tak minum. Perlakuan maksiat masih dilakukan, pendedahan aurat masih dilakukan, hidup mereka masih leka dan lara. Mereka tak jaga mata, mereka tak jaga mulut, mereka tak jaga telinga. Mereka menulis di Facebook sekehendak rasa. Mereka posting video-video yang tak sepatutnya dengan ungkapan-ungkapan bahasa dan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan akhlak sebagai seorang Muslim. Mereka terjebak dalam perlakuan-perlakuan yang meruntuhkan moral dan juga identiti sebagai seorang Muslim. Artinya, matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, bahkan mulutnya tidak berpuasa. Dia hanya tak makan, tak minum. Dan akhirnya kata Nabi, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Itu pun nanti waktu berbuka, nanti dia akan pulun makan sehabis-habisnya. Dengan pembaziran pula berlaku. Melengah-lengahkan salat maghrib. Maknanya, orang yang macam ini, dia salah konsep. Puncanya kerana dia menjalani kehidupan Ramadannya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Betul dia faham Ramadan tu bulan puasa. Tapi dia faham setakat itu. Dan dia tak mengerti apa makna falsafah ibadah puasa itu sendiri. Dan dia tak faham apa lagi yang perlu dilakukan di bulan Ramadan. Sepatutnya Ramadan tu kita tak nama sebagai Syahrul Siyam saja. Tadi saya baca ayat yang menunjukkan Ramadan adalah bulan yang turun padanya Al-Quran. Artinya Ramadan juga Syahrul Quran. Tidak hanya Syahrul Siyam. Betul, Ramadan Syahrul Siyam, tapi tidak sekadar Syahrul Siyam, tapi dia juga adalah Syahrul Quran. Di bulan Ramadan berlaku peristiwa jihad. Perang Badar Al-Kubra sebagai contoh. Maka dia sekali lagi akan membawa kita kepada pengkesahan jihad Islami di bulan Ramadan. Maka Ramadan juga adalah merupakan Syahrul Jihad.
dan sebagainya. Jadi Ramadan tu dia ada package. Package-nya ialah package pengabdian diri kepada Allah. Artinya, kita menyertai Ramadan ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk memperhambakan diri kepada Allah, kepada Rabb. Bukan memperhambakan diri kepada Ramadan. Ramadan hanya menjadi platform. Ramadan hanya menjadi satu landasan ataupun satu medium untuk kita melipat gandakan urusan pengabdian diri kita kepada Allah. Justru medium ini ataupun platform ini adalah merupakan satu yang dianugerahkan oleh Allah khusus kepada umat Muhammad dengan pelbagai ganjaran. Antaranya ialah satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi puncanya tadi saya sebut ialah apabila dia masuk Ramadan tanpa ilmu. Orang puasa, dia puasa. Tapi dia tak tahu apa sebenarnya falsafah puasa itu. Dari sudut pandangan syaraknya macam mana, apa yang dikendaki, apa piawaian yang perlu dicapai, apa dia punya standard yang dikendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti dicapai oleh umat Islam. Dia tak tahu. Sebagai contoh, ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujung ayat tu dia disebut la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ianya pernah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Artinya Ramadan ini dia sebagai satu tamrin ataupun sebagai satu medan untuk melatih dan membentuk jiwa. Dia macam tamrin panjang, sebulan lamanya. Ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun disenaraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri tunjuk macam mana cara nak menghidupkan Ramadan. Ihya Ramadan itu bagaimana? Bukan saja qiyamul lail, bukan saja tarawih saja, tetapi dengan zakat fitrahnya, dengan bacaan tadarus Al-Qurannya, dengan jihadnya, dengan sedekahnya. Banyak amalan-amalan yang telah pun disenarai pendek oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyakkannya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seterusnya menjadi insan yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya ialah ni objektif. Ini adalah objektif kepada Ramadan itu sendiri. Artinya kalau kita tak capai takwa selepas kita graduate daripada madrasah Ramadan ini, artinya kita gagal. Nak ukur Ramadan kita yang kita lalui sebulan ini berjaya ataupun tidak, kita ukur berdasarkan kepada sejauh mana kita dapat capai objektif. Kalau sekiranya objektif itu kita dapat capai, maknanya kita berjaya untuk mendapatkan nilai ketakwaan itu, artinya Ramadan kita berjaya. Takwa dengan maksud tunduk dan patuh kepada Allah. Takwa dengan maksud melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Takwa dengan maksud tidak melakukan perkara-perkara yang mencetus kemurkaan Allah. Tak berani kita nak melakukan perkara yang Allah murka. Itu makna takwa. Jadi apakah dengan Ramadan yang kita lalui, dengan puasa yang kita lalui ini, dia telah benar-benar mendidik dan melatih jiwa kita. Ataupun kita masih lagi tega untuk melakukan dosa. Berasa tak salah pun. Saya tengok sebagai contoh di kalangan warganet dalam Facebook, Twitter ataupun lainnya. Di sepanjang bulan Ramadan ni, tak ada perubahan pun corak penulisan mereka. Setidak-tidaknya adalah juga
berfikir tentang bulan yang penuh keberkatan ini, janganlah dicemari dengan perkataan-perkataan, tulisan-tulisan yang tidak sayugia dan tidak selayaknya ditulis oleh seorang Muslim. Tetapi Facebook, Twitter, Instagram penuh dengan bahasa-bahasa yang kesat, kasar, yang tidak melambangkan pribadi sebagai seorang Muslim. Dan masih ada lagi mereka yang terjebak dalam perkara-perkara yang mungkar. Seperti tak ada beza antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Maknanya dia gagal. Bahasa mudahnya, mereka gagal untuk menjadikan Ramadan itu sebagai proses untuk mendidik dan melatih diri bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Ramadan ni macam bengkel lah, macam bengkel. Kita masuk Ramadan, dia macam bengkel. Dia akan baiki apa kerosakan yang perlu dibaiki. Tempat dia nak cas, kalau bateri lemah dia cas bateri, kalau engine breakdown maka dia overhaul. Ini Ramadan. Bila keluar Ramadan nanti, kita akan jadi struggle. Kita akan terus menjadi mantap dan kuat untuk memikul tanggungjawab, berdakwah, berjuang, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan dalam bulan Ramadan ni dijadikan sebagai satu bulan untuk cas bateri lah, kalau bahasa mudahnya. Jadi bateri itu terus kita boleh guna sepanjang tahun. Sehingga kita bertemu pula Ramadan yang akan datang. Kita cas pula. Tamat tempoh dia setahun. Kalau kita beli bateri kereta kan. Dengan battery.com tu. Batteriku.com kan. Batteriku.com, kita beli bateri, kita pasang di kereta kita, dia akan tulis di atas bateri tu tempoh expired dia. Biasanya setahun. Kita pasang hari 1 Ramadan, maka dia akan expired pada 30 Sya'ban akan datang. Jadi masuk 1 Ramadan akan datang, kita cas sekali lagi. Dia bertahan pula setahun. Patutnya begitu. Tapi apa yang berlaku? Ada di kalangan kita ni bateri dia kong. Bateri kong ni maknanya tak masuk cas. Tak masuk cas. Berbelah-belah jam kita cas satu hari. Bahkan bukan satu hari, tiap-tiap hari sampai sebulan kita cas, tak masuk. Bateri dah kong, dia dah kena tukar bateri. Ataupun enjin dia dah kena angkat enjin lah, kena kalau enjin kena angkat enjin. Kena overhaul. Tak boleh nak baiki dah. Dengan orang panggil perbaikian yang kecil ni, melainkan kena major service lah maknanya. Jadi Ramadan menyediakan peluang itu, tapi tak ramai di kalangan umat Islam yang mahu mengambil kesempatan itu. Cuba pada tengah hari ini kita muhasabah, termasuk diri saya sendirilah. Ada tak kita bersedekah pada setiap hari Ramadan? Cuba kita cek. Kita buat checklist, tak payah dedah pada siapa-siapa. Ni antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Kita buka satu nota, kita buka satu nota, lepas tu kita tulis okey, satu apa kita punya amal kita untuk diri kita, untuk kita nak muhasabah, kita nak nilai dan hitung diri kita. Yang pertama kita tulis sedekah umpamanya. Okey, berapa hari kita sedekah dalam hari-hari Ramadan? Patutnya setiap hari. Setiap hari ni kita tak akan lepaskan, melainkan setiap hari tu ada sedekah yang kita berikan. Sama ada ke masjid, ke surau, ke mahat tahfiz, kepada asnaf, kepada mereka yang memerlukan, dan seumpama wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka itu, kata Allah, ada hak bagi mereka yang meminta dan bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa. Maknanya harta yang Allah kurnia kepada kita ni bukanlah semuanya hak milik kita. Harta yang Allah kurniakan kepada kita ni bukan 100% hak kita. Daripada harta yang Allah berikan itu, sebahagiannya adalah milik orang yang as-sa'il, yang meminta, wal mahrum, dan orang yang tidak memiliki apa-apa. Harta itu kita kena beri kepada mereka. Bukan hanya menanti zakat saja. Zakat itu infak wajib. Tapi hari-hari Ramadan, daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ini, ada infak sunat, tabarrak ataupun sedekah yang perlu kita tunaikan.
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar, dia bukan satu amalan yang wajib, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mewajibkan diri kita. Kita harus mewajibkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Sebenarnya Ramadan ni adalah detik-detik yang kita perlu manfaatkan sebaik mungkin untuk mencuri pandangan Allah, mencuri perhatian Allah. Ataupun bahasa mudah, mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah nanti beri fokus ataupun berikan perhatian kepada kita dan akhirnya mengangkat darjat kita, memberi keampunan kepada kita, merahmati kita dan sebagainya. Patutnya begitu. Tapi berapa ramai tadilah yang saya sebut. Lalu saja Ramadan tapi sia-sia. Ada yang sepanjang Ramadan ni dia kira puasa dia makan dengan tak minum je. Daripada fajar sampai tenggelam matahari. Sepanjang-panjang hari dia tidur je. Dia tidur. Saya teringat untuk guru saya dulu masa mengaji di pondok, dia kata orang puasa ni banyak jenis. Satu jenisnya ialah orang yang puasa, dia panggil puasa ulas sawa. Puasa ulas sawa ni maknanya dia puasa daripada pagi sampai petang tu dia tidur je. Lepas dia makan sahur, kekenyangan, dia melengkar tidur macam ulas sawa. Dia bangun pula bila dia lapar nak mencari mangsa terusnya. Dekat-dekat nak maghrib dia bangun. Yang ni kadang-kadang sembahyang bang tak peduli ni. Orang azan ke apa ke, dia tak peduli. Dia kira puasa tapi sembahyang tidak. Allahu Akbar. Ini salah faham yang masih ketara berlaku di kalangan umat Islam. Kenapa? Kerana kejahilan. Kerana dia masuk Ramadan tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ada pula jenis puasa, dia panggil puasa badak. Puasa badak. Badak ni kan ada jenis berendam. Duduk dalam air. Sepanjang hari. Duduk dalam tek mandi tu, tidur. Tenang. Dia nak segarkan badan. Memang puasa lapar. Bila puasa lapar letih. Jadi dia nak hilangkan lapar, nak hilangkan letih. Dia pergi masuk dalam tek mandi tu, dia duduk, tidur. Segar badan. Lepas mandi. Lepas mandi. Ada yang duduk tidur depan peti ais pun ada. Buka peti ais tidur, sejuk, tenang. Dia menghilangkan keletihan. Dia menghilangkan kelaparan. Sedangkan puasa itu memang nak turun lapar, nak turun letih supaya dapat dihayati. Itulah sebenarnya ujian dan perkara yang terpaksa didepani oleh umat Islam. Dengan kita puasa nanti kita rasa lapar. Oh, begini barangkali orang yang tak cukup makanan. Begini barangkali orang-orang yang bergelandangan. Begini barangkali orang-orang yang maknanya hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi oleh kerana itu kita timbul rasa ingin bersedekah, timbul rasa ingin memberi dan menunjuk kasih sayang kita kepada orang lain. Dia akan mewujudkan nilai-nilai takaful dengan ibadat puasa ini. Tetapi semua itu dia jadi hilang, tak ada makna. Kerana kegagalan kita menghayati ibadah puasa. Puasa badak, berendam sepanjang hari. Jadi ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, inilah suatu keadaan yang perlu kita perbaiki. Ialah kebetulan kita cakap ni pun dah Ramadan nak tamat. Saya pun percaya ustaz-ustaz lain pun dah banyak beri peringatan yang serupa sebelum daripada ini. At least untuk akan datang. Kita perlu masuk Ramadan dengan ilmu. Kita kena study dulu. Kita ada dua, tiga perkara kita kena pelajari. Yang pertama tentang hukum hakam puasa. Supaya puasa kita tak batal. Supaya puasa kita sah. Supaya puasa kita sempurna. Kemudian apa yang menambah nilai kepada ibadah puasa. Apa yang boleh kita lakukan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari falsafahnya. Ini perlu kita faham terlebih dahulu. Baru dia ada kecintaan. Baru dia ada kesungguhan. Kalau kita lakukan ibadat tanpa ilmu. Jadi kita buat tu berlebih kurang. Sehingga nanti malam Lailatul Qadar tu tergamak ditukar dengan Lailatul Qamdar. Cuma mungkin tahun 2 ni agak kurang sedikit faktor PKP, faktor COVID yang melanda. Itulah hikmah jugalah apa yang berlaku. Tapi
Masih lagi saya lihat ramai yang leka dan alpa. Jadi kita kena perbaiki ni. Kemudian satu lagi saya nak sebut. Kita ada baki satu hari lagi. Ni sekarang 28. Maknanya malam ni malam ke-29. Malam kancil. Dengan harapan kita masih ada peluang untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada orang tanya saya, macam mana kalau dia rasa malam Lailatul Qadar tu malam 23 kemarin ni? Ataupun dia rasa malam 25, atau dia rasa malam 27. Maknanya bagi dia Lailatul Qadar tu dah lepas. Katalah 23. Dia dah berasa macam bangun pagi tu dia tengok suasana tenang, damai, suasana redup elok, jadi harmoni, rasa-rasanya macam Lailatul Qadar ni. Dia rasa-rasa ni memang Lailatul Qadar ni. Jadi apabila begitu, biasanya orang kita ni bila dia rasa, dapat dah Lailatul Qadar malam 23. Jadi malam 24, malam 25, malam 26 tu dia buat lebih kurang dah. Dia buat acuh tak acuh dah. Sebab dia kira selesai dah malam Lailatul Qadar. Ada pula, dia main tebak ya. Malam Lailatul Qadar ni malam ganjil. Jadi oleh kerana tu malam 23, bangun baca Quran. Bangun qiyamul lail. Malam 24, tak. Malam 25 bangun pula. Malam 26, tak. Malam 27 bangun pula. Malam 28, tidak. Jadi dia kira main spot-spot macam tu je. Kena, tak kena macam mana? Dia kira begitu. Padahal Nabi 10 malam tu straight. Bangun malam, qiyamul lail. Bukan setakat 10 malam. Daripada 1 Ramadan sampai akhir, kita tak tinggal qiyamul lail. Tak tinggal tarawih, tak tinggal qiyamul lail, tak tinggal baca Quran, tak tinggal bersedekah. Siang dan malamnya. Pasti dapatlah Lailatul Qadar. Ada ulama sebut, tanda orang tu dapat Lailatul Qadar ialah apabila dia buat satu amalan, apabila dia dapat Lailatul Qadar, maka dia tidak menjadikan malam-malam berikut itu lebih orang panggil lebih ringan ataupun lebih bermudah-mudah berbanding pada malam Lailatul Qadar yang dia dapat tu. Tanda orang tu dapat Lailatul Qadar, dia dapat malam 23, maka malam 24, malam 25 tu dia makin banyak, makin kuat, makin happy, makin seronok, makin semangat dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dia begitu. Tapi kalau dia kata 23 malam Lailatul Qadar, lepas tu 24 dah malas, 25 dah malas, 26 dah malas, 27 dah malas, 28 dah malas, itu kemungkinan besar bukan Lailatul Qadar. Kemungkinan besar dia tak dapat Lailatul Qadar. Sebab orang yang dapat Lailatul Qadar ni dia special. Dia jadi satu energi baru bagi dia. Sebab kalau kita tengok kaedah Islam pun begitu. Dia khairul a'mal madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Bukan satu malam je beramal. Semata-mata kerana menganggap itu Lailatul Qadar. Kemudian malam berikutnya tak beramal dah. Ini yang kata jadi hamba Ramadan tadi. Malam lain dia tak peduli dah. Ataupun di luar Ramadan dia tak taat dah kepada Allah. Dia tak peduli dah. Masa Ramadan je rajin baca Quran. Khatam. Alhamdulillah dapat khatam Al-Quran sebulan di bulan Ramadan. Bulan lain haram nak tengok Quran. Tak baca Quran langsung. Tak baca Quran, tak peduli Quran. Baca pun jarang-jarang. Begitu saja, lebih kurang saja. Padahal Al-Quran itu kitabul hidayah. Yang sepatutnya kita baca, kita pelajari, kita fahami, kita tadabbur dari masa ke semasa. Sepatutnya Ramadan juga dia akan mengajar diri kita ni untuk bagaimana lebih memahami untuk berinteraksi dengan Al-Quranil Karim. Sebab Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Allah sebut dalam ayat saya baca tadi, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberi keterangan yang jelas pula terhadap petunjuk. Wal furqan, dan menjadi perkara yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Artinya Al-Quran itu kita mesti tahu cara guna. Kalau ada saja Quran sebagai kitab petunjuk tapi kita tak tahu guna, kita tak akan dapat petunjuk. Saya buat contoh macam kita ada smartphone lah, kan kita ada smartphone. Apabila kita ada smartphone, jadi smartphone kita ni dalam ni ada Google Map. Kita upload ataupun kita mak naik Google Map. Ataupun Waze dan sebagainya. Jadi dengan Google Map pula kita boleh cari di mana lokasi kita nak pergi, destinasi kita nak pergi. Kawan-kawan kita jemput
hadir program ataupun hadir majlis dia, kita tak tahu tempat ke mana nak pergi, kita kata send location, dia pun hantar. Kita pun ikut jejak location, kita akan sampai tempat yang dituju. Maka demikian juga dengan syurga Allah Azza wa Jal. Al-Quran itu dia punya Google Map dia, dia punya Waze dia. Nak sampai ke syurga Allah, kena ikut Quran. Tapi kena ingat, hanya orang yang tahu guna saja. Orang tak tahu guna, tak jadi. Umpamanya tadilah smartphone. Canggih. Smartphone kita canggih. Tapi nak guna tak reti. Ada Google Map ke, ada Waze ke, ada apa. Tak reti nak guna. Tak tahu macam mana nak guna. Ada setengah orang tu, bukan My Action, pakai iPhone 12. Tapi WhatsApp suruh anak buka. Saya kata macam mana ni makcik? WhatsApp suruh anak buka pakai phone canggih. Dia kata sempena hari ibu kemarin, anak hadiah telefon. Dah anak hadiah kita terima lah. Tapi tak erti nak guna. Boleh call je. Boleh buat call dengan angkat call je. Kalau macam tu. Pakai Nokia 110 dekat apa? Saya tak ingat lah. 3110. Lama dulu tu. Setakat nak angkat call, nak buat call, nak angkat call, cukup. Tak perlu smartphone. Smartphone ni kita nak manfaatkan aplikasi dalamnya. Tapi malangnya dia tak tahu guna. Dia tak tahu guna. Ada Google Map pun, kita panggil macam mana, kita hantar lokasi pun, dia takkan sampai. Sama juga Quran. Walaupun Quran ni hudal linnas, kitab petunjuk. Al-Quran tu wabayyinatin minal huda. Petunjuk tu diberikan keterangan yang jelas. Bukan petunjuk yang sama-sama, bukan petunjuk yang mengelirukan, petunjuk yang jelas. Haramnya jelas, halalnya jelas, haknya jelas, batilnya jelas, imannya jelas, kufurnya jelas, Islamnya jelas, jahiliyahnya jelas. Jelas Allah Ta'ala tunjuk dalam Al-Quranil Karim. Sebab itu Quran dinamakan Al-Furqan, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Tapi malang dia ada Al-Quran, dia simpan di almari rumah dia. Dia simpan sebagai Al-Quran digital dalam smartphone dia. Tapi dia tak faham. Dia tak faham Al-Quran. Dia baca tapi dia tak faham. Setengah tu baca pun tak boleh. Jadi artinya dia tak tahu guna. Bila tak tahu guna, tak jadi petunjuk. Jadi sia-sia begitu sajalah. Sepatutnya Ramadan ini dijadikan turning point untuk mempelajari, mendekati, memahami, membaca, mentadabbur Al-Quranil Karim, dan dengan itu nanti dia akan dia punya trend, dia punya budaya yang kita asuh, yang kita didik di bulan Ramadan, dia akan terbawa-bawa sekurang-kurang nak tengok sahabat-sahabat sekalian, ikhwan dan akhwat, nak tengok sekurang-kurang berkesan tak berkesan Ramadan seseorang itu, dia punya kadar tahan, dia punya cas Ramadan tu, kadar tahan dia setahun. Kalau setakat Syawal tu hancur dah, Syawal tu collapse dah, maknanya artinya Ramadan dia tu gagal lah. Dia tak capai objektif. Dia tak capai. Sebab Ramadan, ibadat puasa untuk melahirkan jiwa yang bertakwa ni, satu tamrin daripada Allah. Dia tak buat tiap-tiap tahun. Dia tak buat tiap-tiap bulan. Dia hanya sekali saja setahun, iaitu bulan Ramadan. Jadi dia kena bertahan sampai datang Ramadan akan datang balik. Jadi kalau apa yang dia lakukan dalam bulan Ramadan tu tak menjadi ataupun tak dapat menjadikan dia orang yang bertakwa, keluar je Ramadan seperti dia bebas daripada kongkongan, dia hadap Ramadan selama ni puasa lemas, rasa rimas, nak makan tak boleh, nak tengok tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, dia rasa tak sabar-sabar nak melepaskan diri daripada Ramadan. Kalau itulah jiwa dia, artinya fail, gagal lah. Dia tak capai apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Rugilah. Rugi. Ini kita muhasabah diri kita lah. Bukan untuk orang lain. Ini saya cakap ni direct dengan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita. Tu untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Terutama saya sendirilah yang bercakap, yang lidah, yang menuturkan kalam ini lebih dekat dengan telinga yang mendengar. Kita muhasabah diri kita. Sebab tu orang beriman, dia sedih, dia berasa sedih. Bila Ramadan nak berlalu, dia berasa sedih. Bukan kerana tak nak sambut Syawal,
Syawal pun satu hari kegembiraan yang dianugerahkan oleh Allah, hari kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah yang perlu kita sambut. Bahkan Islam mengharamkan kita puasa pada tanggal 1 Syawal. Tetapi nak sebutnya bahawa Allah nak tinggal Ramadan ni ibarat berpisah dengan kekasih hati yang sangat dicintai. Begitulah lebih kurang bahasa mudah yang boleh saya sebut. Bagaimana rasa itu, orang panggil lam yazuk wa lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Kita kata begitu, orang kata tak ada rasa apa pun. Ada orang dia kata tak ada rasa apa pun. Relax je. Ramadan nak pergi-pergi je. Lebih kurang macam Januari berlalu, masuk Februari, Februari berlalu, masuk March, March berlalu, masuk April. Nothing, tak ada rasa apa-apa pun. Ramadan nak pergi-pergi, mari Syawal. Kita sambut Syawal pula. Jadi orang macam ni, dia tak ada rasa apa sebab dia, kaedah tadilah, lam yazuk wa lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Orang-orang yang beriman, dia akan rasa betapa Ramadan ini adalah satu kesempatan untuk dia mengabdikan diri kepada Allah. Namun begitu, bukanlah bermakna apabila berlalu Ramadan nanti, maka selesailah urusan pengabdian diri kepada Allah. Bagi sebut panjang tadilah, dia cas sepenuh-penuhnya bulan Ramadan, lepas tu dia bawa pada bulan-bulan yang lain dengan penuh yakin. Dia belajar tentang jihad Perang Badar sebagai contoh, tentang Fathul Makkah sebagai contoh. Banyak peristiwa-peristiwa jihad yang berlaku di bulan Ramadan. Jadi dia akan membekalkan semangat juang, dia akan membekalkan satu kesedaran untuk mempertahan dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Al-Quran, dia tadabbur Al-Quran, dia faham perintah Allah, dia faham bagaimana kandungan Al-Quran, pantang larang yang ada dalam Al-Quranil Karim. Begitulah seterusnya. Dia puasa menjadikan dirinya lapar, akhirnya dia faham apa arti sebuah kelaparan. Maka pantang dia tengok orang miskin, dia akan menderma. Sebab dia tahu bagaimana susahnya ataupun bagaimana azabnya lapar. Tu sekadar tak makan pagi sampai petang, boleh pula makan di belah malam. Setengah-setengah orang miskin tu sampai peringkat kais pagi, makan pagi besok. Tak sempat nak makan petang ni dah. Ada orang yang begitu keadaan miskinnya. Jadi dia akan bina kesedaran sosial di kalangan kita. Dia banyak tahu kesedaran spiritual dapat kita bina, kesedaran sosial pun dapat kita bina melalui Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi akhirnya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan yang masih berbaki ni saya kira tidak terlambatlah untuk kita pulun. Kalau keadaannya kita pulun sungguh-sungguh. Kalau kita ingat masa kita belajar di universiti dulu kan, sehari dua nak exam tu, itu memang kita pulun. Panggil study mouth. Kita panggil apa? Study mouth. Tu gila-gila punya kita study. Harapnya begitulah. Bahasa budak-budak dia kata gila-gila punya study. Maksudnya nak dekat dengan habis Ramadan ni, memang kita kena pulun sungguh-sungguh lah. Baki 1 hari 2 hari lagi. Quran yang belum khatam, kita khatamkan betul-betul. Yang belum derma. Kalau rasa nak qada derma 2-3 hari lepas, sila qada. Tak apa. Mungkin kita terlepas pandang beberapa hari lalu kita tak menderma umpamanya. Derma. Maknanya cari ruang, cari peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara kelebihan itu ada pada bulan Ramadan. Tetapi saya nak tekankan bukan bermakna habis Ramadan tu habis tak derma. Tidak juga. Derma itu sepanjang masa. Terutamanya derma subuh. Derma waktu subuh. Waktu di mana Allah hantar malaikat untuk mendoakan orang yang menderma di waktu subuh. Jadi lepas ni sebenarnya amalan ibadat ni dia perlu asuhan. Kita asuh daripada 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 sampai habis tu asuh sebulan tu, diharapnya dia melekat sampai bulan-bulan yang lain. Itu proses dia begitu. Cuma kalau 1 Ramadan kemarin ni tak peduli apa pun, sampai 28 Ramadan ni lah baru nak pulun, memang tak jadi apalah. Tapi pun begitu, janganlah alang-alang. Dah tak ada apa, tak payah buat apa-apa dah, pakai terus main merecut je lah kita dah, Jangan.
Baki 2-3 hari lagi ni rebutlah peluang. Mana tahu malam Lailatul Qadar malam ni, kita tak tahu. Walaupun kita rasa malam 25 tu kita rasa, malam 27 kita rasa, malam 23 kita rasa. Mana tahu Allah takdir malam 29 malam ni. Dia terus buru keradaan Allah, mencari ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan apa yang saya harap, insya-Allah lepas pada ni, selepas Ramadan pun kita kekal. Momentum itu kita kena kekalkan. Momentum itu kita kekalkan. Janganlah kita rasa dapat Ramadan cukup lah. Sebab ada orang dia buat kiraan matematik. Dia kata 1 malam 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 83 ke 84 tahun. Oh, lama tu. 1 malam saja dah menyamai 83 ke 84 tahun. Jadi umur kita pun belum tentu lagi sampai 84 tahun. Maknanya dengan memadai 1 malam. Jadi dapat malam Lailatul Qadar tu, yang lain tu dia kira tak apalah, tak buat pun tak apalah. Tu salah. Cuba kita belajar dengan cara sahabat Nabi. Macam mana sahabat Nabi? Sahabat Nabi kan dia ada 10 orang sahabat yang diumumkan oleh Nabi, yang diisytiharkan oleh Nabi sebagai ahli syurga. Nabi yang isytiharkan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Zaid, Sa'ad, yang diisytiharkan sebagai ahli syurga. Tapi cuba kita tengok macam mana mereka. Setelah mereka diisytiharkan sebagai ahli syurga, adakah mereka berhenti beribadat? Tak payahlah, ada Nabi pun dah confirm senarai dah jadi ahli syurga dah. Buat ibadat lebih-lebih kurang. Berperang pun berpada-pada lah. Ataupun nak berjihad pun berpada-pada lah. Sebab dah nama tertera dalam syurga sebagai ahli syurga. Siapa jamin? Nabi kot yang buat jaminan sebagai asyara mubasyirin, 10 orang yang diberikan khabar gembira sebagai ahli syurga. Adakah mereka meremehkan ibadat selepas itu? Tidak. Malah pengisytiharan ataupun perkhabaran Nabi tentang mereka sebagai ahli syurga itu menjadi momentum baru kepada mereka, menjadi energi tambahan untuk mereka, lebih melipat gandakan amal ibadat mereka, sehingga mereka membuktikan bahawa memang mereka pantas dan mereka layak menjadi ahli syurga. Begitulah kita. Apabila kita rasa kita dapat Ramadan dan kita dapat Lailatul Qadar, betul ke kita dapat Lailatul Qadar? Maka dengan dapat Lailatul Qadar itulah momentum ataupun kesungguhan beribadat itu makin berlipat ganda, bagi membuktikan bahawa benar dia bersyukur kepada Allah atas anugerah Lailatul Qadar kepadanya, kesempatan dia bertemu dengan Lailatul Qadar, sebagai rasa syukur kepada Allah, dan juga sebagai membuktikan memang layaklah dia dapat Lailatul Qadar. Sebab amalan dia tak pernah menurun, amalan dia tak pernah merosot, amalan dia makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, sehinggalah dia dekat betul-betul takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sesi tengah hari ini saya kira sebagai tazkirah lah, ataupun muhasabah kita bersama. Wallahualam. Saya nak berhenti setakat tu. Mungkin kalau ada 1-2 soalan tu boleh saya buka lah. Saya kembalikan semula kepada pengacara. Wallahualam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, saya berhenti setakat itulah. Okey, sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Ramadan kita, Ramadan terbaik pada tahun ini, dan Syawal nanti menjadikan kita lebih bermakna. Dan jangan lupa puasa 6 di bulan Syawal. Siapa-siapa yang melengkapkan puasa 6 di bulan Syawal sama seperti dia berpuasa setahun, kata Nabi SAW, insya-Allah. Okay, selamat menyambut Aidilfitri juga daripada saya. Minal aidin wal faizin. Maaf zahir dan batin.
Jumpa lagi insya-Allah.